Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera kepada semua murid-murid. Hari ini kita akan meneruskan pengajaran dan pembelajaran di rumah berkenaan mata pelajaran Bahasa Melayu. Hari ini kita akan menyambung Unit 2, Usaha Gigih Datuk, muka surat 9. Kita akan memfokuskan berkenaan membina ayat berdasarkan gambar dan frasa. Untuk meneruskan pembelajaran pada hari ini, murid perlulah merujuk buku teks Bahasa Melayu Jilid 1 tahun 3 dan buku aktiviti Bahasa Melayu Jilid 1. Pada akhir pengajaran dan pembelajaran, murid akan dapat 1. Mengetahui teknik membina ayat mudah. Yang kedua, membina ayat berdasarkan frasa dan ayat. Sama-sama buka muka surat 9. Okey, hari ini fokus utama kita ialah menulis. Okey, kita boleh perhatikan dekat bawah ini, aktiviti utamanya ialah menulis ayat berdasarkan frasa dan gambar. Okey, daripada muka surat 9 ini, kita dapat perhatikan ada perbualan dan ada gambar di sini. Jadi, kita lihat dahulu perbualan di atas sebelum kita lihat gambar di bawah. Kita lihat gambar dan perbualan yang terdapat di dalam muka surat 9. Jom baca tajuk dahulu. Usaha Gigih Datuk. Jom kita baca perbualan. Anugerah yang Datuk terima sungguh banyak. Tahniah Datuk. Terima kasih semua anggota keluarga telah banyak membantu Datuk hingga Datuk berjaya. Kalau kita perhatikan, dalam gambar ini terdapat banyak anugerah yang telah diterima oleh Datuk dalam bidang perniagaan. Akan tetapi, Datuknya sentiasa berterima kasih kepada anggota keluarganya atas kejayaannya itu. Murid-murid, kita bina ayat mudah. Untuk pengetahuan murid, cara membina ayat mudah memerlukan dua perkara yang sangat penting, iaitu yang pertama, ayat mesti bermula dengan huruf besar. Yang kedua, ayat mesti berakhir dengan titik noktah. Okey, jom kita baca contoh yang telah ditunjukkan dekat sini. Nabila dan Nasri menghias kedai nenek dengan cantiknya. Kalau kita perhatikan, okey, salah dekat sini ya, sebab sepatutnya perkataan pertama, huruf pada perkataan pertama ni mestilah huruf besar. Pada awal ayat mesti huruf pertama, bagi perkataan pertama mestilah huruf besar. Dan yang kedua, ayat mesti berakhir dengan titik noktah. Dekat sini tiada titik noktah. Jadi mesti ada titik noktah untuk pengakhiran ayat. Okey, kita tengok pembetulan. Okey, ini ialah pembetulan bagi yang kita telah kena pasti salahnya tadi ya. Okey, jadi huruf pertama mesti huruf besar. Huruf pertama bagi perkataan pertama mestilah huruf besar. Dan diakhiri dengan titik ataupun noktah. Jadi, apa yang sebenarnya diperlukan untuk membina ayat mudah? Jom kita lihat cara-cara untuk membina ayat dengan mudah. Untuk pembinaan ayat mudah, murid kena tahu ada 3 perkara yang awak kena ingat. Yang pertama, mesti dimulakan dengan siapa ataupun apa. Disambung dengan apa yang dibuat dan disambung dengan di mana ataupun penerangannya. Okey, kalau kita lihat contohnya Nasri, okey, siapa ataupun apa yang dibuat, menyusun buku, di mana, di rak buku. Okey, kalau kita lihat dah jadi ayat yang lengkap. Okey, Nasri apa yang dibuat, menyusun buku di rak buku. Okey, inilah ayat mudah. Kena ingat 3 elemen ni, 3 faktor ataupun 3 perkara yang ditekankan dekat sini. Siapa, apa yang dia buat, apa yang telah dibuat, ataupun dan diakhiri dengan di mana. Okey, 3 perkara ni kena ingat ya. Okey, kita lihat contoh lain. Nabila apa yang dibuat? Membaca buku di mana? Di dalam bilik. Seterusnya, okey, apa? Kucing itu apa yang dibuat?
mengejar tikus dan di mana? Di dalam stor rumah. Okey, kena ingat tiga ni mesti bersambung dan mesti bermula dengan siapa ataupun apa, kemudian apa yang dia buat dan diakhiri dengan di mana ataupun penerangannya. Lihat kembali muka surat 9 untuk kita membina ayat berdasarkan frasa dan gambar yang ada di dalam muka surat 9. Okay, jom kita lihat gambar yang pertama. Okey, kalau kita lihat ada dua orang, lelaki dan perempuan. Sedang buat apa? Dia dah tulis menampalkan iklan. Jadi macam mana kita nak buat ayat? Yang pertama mesti ada siapa ataupun apa. Okey, jadi awak boleh tulis je nama apa dekat sini. Contohnya Nabila dan Nasri. Lepas tu sedang membuat apa? Menampalkan iklan. Okey, di mana? Di papan iklan. Okey, ini contoh jawapan yang cikgu berikan. Okey, Nasri dan Nabila. Okey, ini siapa? Seterusnya, apa yang dia buat? Menampalkan iklan. Di mana? Pada papan iklan. Okey, boleh faham? Okey, dapat kita pergi ke gambar yang kedua. Okey, ini gambar yang kedua. Kalau kita lihat ada dua orang dekat sini, dua lelaki. Okey, ada datuk dan ada pemuda dekat sini sedang membeli ataupun datuk sedang mengambil pesanan. Okey, dekat sini dia tulis mengambil pesanan. Jadi kena mula dengan lelaki ni lah, ataupun kita boleh tulis datuk sedang mengambil pesanan. Pesanan apa? Okey, pesanan. Okey, kalau kita lihat ada beras. Jadi mungkin mengambil pesanan beras lah. Okey, ini contoh jawapan yang cikgu berikan. Okey, datuk mengambil pesanan pelanggan. Okey, pelanggan lelaki ni di mana? Di kedainya. Okey, kita pergi ke contoh seterusnya. Okey, sekarang kita lihat gambar. Ada gambar seorang perempuan sedang menulis. Okey, mungkin dekat sini ditulis frasanya mengira jumlah. Jadi dia sedang mengira jumlah beras. Okey, di mana? Dia ada tulis di store. Okey, dekat sini dia tulis store. Jadi kita boleh buat ayat. Okey, ini boleh kita wakilkan sebagai ibu. Okey, sedang mengira jumlah apa? Jumlah beras di mana? Di store. Okey, ini contoh cadangan jawapan yang cikgu berikan. Ibu mengira jumlah bungkusan beras di dalam stor. Okey, boleh dapat? Okey, jom kita teruskan. Okey, seterusnya, okey, kita lihat ada ramai orang dalam gambar ni. Okey, di mana di kedai runcit alias. Okey, kalau kita lihat ada pemuda-pemuda ni sedang menghantar beras. Okey, kita panggil dia pekerja lah. Okey, ini ayah, ini pelanggan tadi. Okey, frasa diberikan iaitu menghantar beras. Jadi kita boleh kata pekerja-pekerja sedang buat apa? Menghantar beras di mana? Ke kedai runcit alias. Ingat mesti bermula dengan siapa. Jadi kita boleh kata pekerja ni lah. Dan apa yang dia buat? Menghantar beras. Okey, jom kita lihat contoh jawapan yang cikgu berikan. Okey, pekerja-pekerja datuk menghantar beras ke kedai runcit alias. Okey, jom kita teruskan. Jadi, apa yang telah dipelajari pada hari ini? Yang pertama, setiap pembinaan ayat mesti bermula dengan huruf besar dan diakhiri dengan titik atau noktah. Yang kedua, pembinaan ayat boleh juga menggunakan teknik ini, iaitu siapa, macam tadi. Siapa orang tu, apa yang dia buat dan diakhiri dengan di mana. Contohnya, abang sedang buat apa? Makan nasi di mana? Di dapur. Abang makan nasi di dapur. Okey, inilah latihan bahasa Melayu untuk hari ini, iaitu 22 Februari 2021. Latihan yang pertama, murid perlu membina ayat berdasarkan 4 gambar di dalam buku teks muka surat 9. Okey, ada 4 gambar yang tadi yang cikgu dah terangkan jawapan tadi. Awak boleh gunakan jawapan yang cikgu berikan dan tulis balik dalam buku tulis ataupun awak boleh buat ayat yang baru. Dan cikgu akan semaklah
Okey, latihan yang kedua, murid perlu buat buku aktiviti muka surat 9. Okey, jom kita lihat apa latihan dalam buku aktiviti. Okey, sekarang kita lihat latihan di dalam buku aktiviti. Okey, buku aktiviti muka surat 9. Okey, jom kita baca dahulu sebelum kita cuba selesaikan satu soalan. Okey, bina dan tulis ayat berdasarkan gambar. Tajuknya, Sangkar Arnab Keluarga Alia. Keluarga Alia telah berjaya membina sangkar Arnab. Alia amat gembira dan bangga. Alia sekeluarga menjaga anak peliharaan mereka bersama-sama. Okey, daripada dekat sini ada 5 jawapan yang diperlukan dekat sini dan ada 5 frasa yang ada dekat sini. Jadi mesti guna semua frasa di dalam muka surat ini. Okey, boleh Kalau memacakkan, awak tulis dulu siapa ni. Contohnya, ayah dan abang sedang memacakkan apa? Okey, memacakkan papan tanda. Okey, boleh tulis. Ayah dan abang sedang memacakkan papan tanda. Okey. Ini contoh jawapan yang cikgu sediakan. Ayah dan abang sedang memacakkan papan tanda sangkar Arnab. Okey, memacakkan cikgu dah buat. Okey, yang kedua, memberikan makanan sangat besar, membelai arnab, menyapu daun kering. Okey, ingat boleh guna cara yang cikgu ajar tadi, iaitu tulis dahulu siapa, lepas tu apa yang dia buat dan diakhiri dengan di mana ataupun penerangannya. Okey, dekat sini ada ibu, okey, kakak, adik, ni abang. Okey, boleh gunakan gelaran sebegitu, kata ganti nama diri sebegitu. Okey, jadi latihan-latihan ini boleh hantar kepada cikgu, hantar gambar. Okey, nanti cikgu akan semak lah. Okey, nanti bila dah secara bersemuka, nanti cikgu akan tanda buku awak. Sekian saja pembelajaran pada hari ini. Cikgu mohon maaf sekiranya pembelajaran dan pengajaran ini sedikit ringkas kerana faktor kesihatan cikgu. Jadi sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.